Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran Sirah tahun 3. Hari ini kita akan masuk dalam mata pelajaran yang kedua, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mendengarnya. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bertanya kepada ibunya, "Bolehkah ibu ceritakan peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ibunya menjawab, "Boleh. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika baginda dalam kandungan ibunya. Bapanya telah dikebumikan di Yashrib, yang kemudian dikenali dengan nama Madinah." Fatimah bertanya lagi, "Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan tahun gajah?" Ibunya menjawab, "Dinamakan tahun gajah kerana pada tahun itu tentera yang diketuai oleh Abrahah telah pergi ke Mekah dengan menunggang gajah untuk meruntuhkan Kaabah." Fatimah bertanya lagi, "Kemudian apa yang berlaku?" Ibunya menjawab, "Tentera Abrahah itu telah dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang membawa batu dan dilemparkan kepada Abrahah dan tenteranya." Fatimah bertanya lagi, "Apa yang berlaku kepada tentera-tentera itu?" Ibunya menjawab, "Tentera Abrahah yang terkena batu itu musnah. Ada yang mati di kawasan Mekah dan ada pula yang mati di negeri Sona'ah, Yaman, termasuk Abrahah sendiri. Demikianlah bukti kekuasaan Allah boleh memusnahkan manusia dengan binatang yang kecil sahaja." Baik, yang tadi peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bertanya kepada ibunya, "Ibu, ceritalah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ibunya menjawab, "Baiklah anakku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di pagi hari Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bersamaan bulan April 571 Masihi. Baginda dilahirkan di Mekah." Fatimah bertanya lagi, "Apa lagi yang berlaku ketika kelahiran baginda?" Ibunya menjawab, "Semasa Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar cahaya bersamanya menerangi istana-istana di bumi Syam." Fatimah menjawab, "Subhanallah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya harus mengambil iktibar dari peristiwa tersebut." Ibunya menjawab, "Bagus, wahai anakku, sekiranya kamu sudah tahu." Baik, seterusnya kita dengar pula peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas dilahirkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian baginda disusukan dan diasuh pula oleh Halimatus Sa'diyah sehingga berumur 4 tahun. Semasa di dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, berlaku peristiwa di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibelah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati baginda daripada sifat-sifat yang buruk. Ketika umur baginda 6 tahun, ibunya wafat di Abwa sewaktu dalam perjalanan balik ke Mekah selepas menziarahi kubur bapanya di Madinah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib bin Hashim pula telah meninggal dunia. Tahukah anda mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin kerana budi pekerti baginda yang terpuji seperti benar, amanah, malu, sopan santun dan lemah lembut. Iktibar daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin.
bergaul dengan budi pekerti yang mulia, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak murid semua, amalkanlah memanggil rakan dan kawan-kawan dengan nama yang baik. Semoga kita semua dapat mempelajari dan menghayati mata pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.